jangan mengkritik secara pedas pada suami, pada isteri. Jangan kritik. Suami tuan-tuan jadi tok imam, jangan kritik lepas-lepas. Abang apa baca macam itu? Nyampah tengok, baca elok lah. Kenapa abang buat macam itu? Nyampah tengoknya. Jangan sebut nyampah. Sebut, berikan pendapat. Kenapa abang tak buat macam ini? Kalau abang buat macam ini, lagi bagus. Jangan sebut, apa buat macam tu? Nyampah orang. Itu nama dia kritikan pedas. Dan jangan juga tuan-tuan tidak menghargai pendapat pasangan. Saya tengok saya depan cermin, saya perhati kepiah, saya perhati muka saya depan cermin, saya perhati badan saya depan cermin, tetapi saya tak nampak belakang saya. Apa aib di bahagian belakang saya tak nampak. Yang nampak aib di belakang saya ialah isteri saya. Sebab itu isteri kita nampak apa yang kita tak perasan. Kalau dia tegur, terimalah teguran dia. Kita hanya nampak di hadapan, belakang kita tak nampak. Yang nampak depan belakang kita ialah pasangan hidup kita. Jom kita terima pandangan pasangan hidup kita. Yang seterusnya, jangan mengangkat suara dengan keras. Saya sebut dah dalam CD saya tu, dalam CD buku lama buku baru. Jangan menjerit bila panggil isteri. Isteri tu sedang mesyuarat exco depan longkang depan rumah tu. Ada exco pertanian, ada exco pelancongan. Kak Leha tipah tertipu, Makcik Nak, Kak Tijah. Elok dia duduk mesyuarat, seorang pegang penyapu. Nah, itu menteri kebersihan dalam sekitar. Ya, seorang duduk pegang serai, pisau. Ya, itu menteri pertanian. Exco pertanian tu tuan-tuan. Ya, seorang duduk pegang kucing tompok. Itu menteri kesihatan ke, menteri haiwan ke apa gitu tu. Tiba-tiba kita boleh panggil isteri yang sedang berbuah-buah tu. Oi, Tipa, tak pandai, tak tahu balik awal ke? Dah laki balik pun nyembang lagi. Silap. Jatuh air muka isteri. Balik pak. Suami kamu marah. Malu dia tuan-tuan. Jangan macam itu. Jangan menjerit. Oi, baliklah. Jangan. Panggil dia. Pa. Macam itu. Pah, no, suami kamu panggil. Oh, tak perasan dia balik. Okey, Kak Ayah, ya Kak Ayah, bye-bye. Assalamualaikum. Larilah bawa kucing. Nampak? Bila dia masuk dalam rumah, baru tarik telinga. Kamu tak erti balik awal. Itu pun jahat nama dia. Dia lepasnya kucing kat muka dia. Kena cakar kucing. Bukan cakar rimau lah. Janganlah tarik telinga hamba Allah tu. Kamu tak reti balik awal ke? Dah tahu aku nak balik nak makan. Jangan macam itu. Tuan-tuan boleh pegang di atas bahu, cakap dekat dia, ya, abang lapar. Abang kecewa sangat tadi. Bila abang buka tudung, abang angkat je tudung, tinggal magic je. Apa benda pun tak ada. Saya angkat abang, ya, abang lapar sangat. Isteri tuan-tuan, lah abang minta maaf, abang ingatkan abang makan kat surau. Selalu kat surau kan je makan. Tak, hari ni apa kejadah pula surau. Kedekut pula, tak ada jamu-jamu makan pula. Tak apa tak. Cuba cakap elok-elok. Dia masak untuk abang, barulah dia masak tuan-tuan. Dia lempar kucing tu, dia pergi masak. Kalau tak ada lauk nak masak, dia cari balik kucing tu. Yang ni pun boleh buat lauk, kata dia. Jom. Yang tuan-tuan nak marah pasal apa? Malu tuan-tuan ni. Suami balik lambat, tak payahlah kau tengking-tengking. Malu. Balik malam-malam, tak reti nak balik awal ke? Ya Allah, tabakok 6 suara ni. Memang pitching lepas tu tuan-tuan. Nasir no comment tu kalau tak reti balik awal ke? Kata dia, ya Allah. Awal ingat kita ni apa? Kata dia. Suami ni, malu orang, malu. Apa syut-syut? Kata dia. Astaghfirullahalazim. Tak lama masuklah paper tuan-tuan. Seorang isteri dipukul oleh suaminya. Masuk paper lah tuan-tuan. Cuba balik elok-elok. Buka pintu. Kenapa abang balik lambat? Abang ke mana abang? Sebab tu saya kata pada tuan-tuan, gunakan suara bass. Berapa kali saya cakap? Gunakan suara bass. Bila suara bass, maknanya dia kena cakap dekat. Cuba tuan-tuan tengok Jacqueline Victor. Jacqueline Victor kalau dia menyanyi, mikrofonnya di sini. Nampak?
Pasal apa? Pasal suara dia tinggi. Cuba tengok Zain Azim nyanyi. Bulu mata naik sebelah ni, bila kering. Cuba tengok Suhaimi Mio Hasan. Dia tak perlu angkat lagu tu. Pasal suara dia bass. Kalau berpacaran memang banyak pantang larang. Suara dia lain, suara bass. Andainya aku mampu gambarkan padamu, bergetar jantung ni. Akan ku lukis sebuah lukisan. Dia mahal gunah dia tu. Tuan-tuan pun di rumah kena gunakan suara bass. Abang tak kesian ke tengok saya? Saya besok pukul 5 nak bangun, nak masak untuk anak-anak, nak pergi kerja, nak siap untuk anak. Abang balik pukul 2. Saya tunggu abang. Abang tak kesian kat saya ke abang? Cukup tuan-tuan. Orang perempuan gunakan kuasa air mata. Air mata tu mahal. Gunakan kuasa. Abang tak kesian kat saya ke abang? Abang faham tak pasal? Jangan tu cekak pinggang. Jangan cekak pinggang. Apatah lagi cekik ni. Jangan tuan-tuan. Cekak pinggang tu boleh gagah lagi. Jangan. Abang-abang pun gitu. Bila nak nasihat isteri, gunakan suara bass. Baliklah. Kalau apa perasaan ya? Kalau ya lapar, ya sibuk, ya penat, nak makan, tiba-tiba tak ada makanan, ya rasa apa ya? Inilah perasaan abang ya. Okeylah abang, ya minta maaf ya. Abang nak apa? Tom yam. Insya-Allah, insya-Allah. Sebab tu kalau kita nak menegur, kita kena jadi kawan. Ni nama dia budiman nama ni. Lelaki yang berbudi dan beriman. Digabungkan budiman. Saya nak tegur budiman, saya kena jadi kawan dia. Saya letak tangan atas bahu dia, man. Berbudilah kamu pada mak bapak kamu. Maknanya kita kalau nak ubah orang, kita kena jadi rapat dengan dia, baru kita boleh ubah. Bila kita jadi rapat, kita cakap pelan-pelan pun dia dengar. Sambil memancing pun, Din, kamu mancing je, kamu tak jaga anak kamu ke Din? Aku ni sebulan sekali mancing, kamu sejam sehari mancing. Macam ni dia. Sebab itulah kena buat. Saya dah kata dah pada tuan-tuan, gunakan suara bass bila menegur orang. Jadi rapat dengan dia, jadi kawan dengan dia, insya-Allah dia berubah. Dan insya-Allah orang pakai suara tuan-tuan. Volkswagen Das Auto. Orang beli tuan-tuan kereta tu. Mahal pun orang beli. Cuba suara dia halus. Volkswagen Das Auto. Mama ni kereta mainan ke? Sebab itu kalau orang jual tilam dekat sini, Cina jual tilam, tak ada siapa tahan lori tilam tu. Sebab suaranya halus. Tilam, tukar yang lama, beli yang baru. Mana ada orang beli? Lepas ni tuan-tuan cakap kat toke, tukarlah. Tilam. Semua orang keluar. Udah habis bateri ke? Ni tolong gunakan suara tu kena betul ya tuan-tuan. Intonasi suara kena betul. Yang kelima, jangan berdusta. Pantang orang perempuan ialah berdusta. Jangan bohong dengan isteri. Ini nasihat saya. Tak ada cakap tak ada, ada cakap ada. Jangan berbohong pada pasangan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan sekali berbohong, berlubang hati isteri kita. Ya, berlubang. Orang yang bohong ni tuan-tuan ni tidak ada tempat dalam syurga tuan-tuan. Sebab Nabi kata orang yang masuk syurga ni nombor 1, rumah ahli syurga ialah rumah yang bahagian bawah tepi syurga. Rumah ini adalah untuk orang yang bercakap benar. Siapa yang bohong tak ada harapan syurga. Jadi tolonglah cakap benar. Abang cakap, tadi abang pergi mana?